Habiskan hari ni, kita habiskan hari ni Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Semua sihat hari ini? Sekejap Okey, muka surat berapa kita pagi ni? 540. Okey, 540 kita ada bab yang baru di situ. Bab yang ke-72. Topiknya ialah seorang wanita membasuh darah yang terdapat pada wajah ayahnya. Babu ghaslil mar'ati abahad dama an wajhihi. Wa qala Abul Aliyati imsahu ala rijli fa innaha maridah. Abul Aliyah berkata, usaplah kakiku kerana sedang sakit. Jadi yang atas tu bukan hadis bawah ni baru hadis. Baik, masuk bawah situ 243 hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammadun qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Abi Hazim. Sami'a Sahl bin Sa'din as-Sa'idiyya wa sa'alahu an-nas wa ma baini wa bainahu ahadun bi ayyi shay'in duwiya jurhun nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma baqiya ahadun a'lamu bihi minni kana aliyun yaji'u bi tursihi fihi ma'un wa fatimatu taghsilu an wajhihi ad-dam fa ukhiza hasirun fa uhriqa fahushiya bihi jurhuhu. Maksudnya, Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Sufyan bin Uyainah mengkabarkan kepada kami dari Abu Hazim, dia mendengar Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ketika sebahagian orang bertanya kepadanya, dan aku mendengarnya langsung tanpa perantara. Tanpa perantara. Dengan apa luka Nabi SAW diubati, dia berkata, tidak tersisa seorang pun yang lebih mengetahui masalah ini daripada aku. Waktu itu Ali datang membawa air dengan perisainya, sementara Fatimah membasuh darah yang mengucur, maknanya mengalir di wajahnya. Kemudian diambilkan tikar dan dibakar, lalu abunya ditaburkan ke luka tersebut. Jadi ini cara pada zaman Nabi SAW, mereka ni nak menghentikan darah yang mengalir pada sesuatu tempat lah, pada anggota tubuh badan kita. Baik, kita lihat di sini syarah judul bab.
Okey, syarah judul bab di sini kita ada perkataan babu ghaslil mar'ati abaha. Bab seorang wanita membasuh darah ayahnya. Okey, sampai situ saja. Kemudian lihat pada garis yang 1, 2, 3, 4. Garis yang ke garis yang ketujuh ada pun saya nak baca yang itu. Adapun dalam riwayat Ibn Asakir, redaksi ini tercantum dengan lafaz ghaslul mar'ati dama an wajhi abiha. Bab seorang wanita membasuh darah dari wajah ayahnya. Kedua redaksi di atas memiliki erti yang sama. Okay, walaupun kita dapati dalam kitab Ibn Asakir, dia meletakkan topik yang sedikit berbeza. Tetapi topik ini memiliki maksud yang sama. Seterusnya perkataan an wajhihi, dari wajahnya. Dalam riwayat Al-Kushmihani tertera dengan redaksi min wajhihi. Jadi di sini kita guna perkataan apa? An. Dalam riwayat Al-Kushmihani guna perkataan min. Okey, min. Jadi dia kata dengan demikian riwayat berlafaz an wajhihi yang termaktub pada riwayat selain Al-Kushmihani boleh diertikan semakna dengan lafaz min wajhihi, dan boleh juga kata ini mengandung makna menghilangkan walau tanpa membasuh. Jadi sama ada an ataupun min, kedua-duanya juga memiliki maksud yang sama. Cuma perbezaan daripada sudut perkataan sahajalah di situ. Baik, bab ini dicantumkan bagi menjelaskan bahawa hukum meminta tolong kepada orang lain untuk membersihkan najis adalah boleh. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan wuduk. Atas dasar ini jelaslah korelasi, iaitu kaitan antara ucapan Abul Aliyah dengan hadis Sahal bin Sa'ad. Abul Aliyah suruh apa tadi? Usap. Usap apa? Kaki? Kenapa kaki dia? Sakit? Dia tunjuk saya. Ni. Bacalah Ustazah. Ustazah tak baca ke? Kaki dia sakit. Okey, jadi apa kaitan pula dengan hadis ni? Jelaslah ada kaitan antara ucapan Abul Aliyah dengan hadis Sahal bin Sa'ad. Apa Cik Zai? Gini. Okey, hadis Sahal ni menunjukkan kisahnya apa? Betul, luka. Okey. Part yang minta tolong tu dekat mana? Bersihkan najis. Ke soalan saya salah orang tak faham soalan saya. Okey, kaitan dengan kata-kata Abul Aliyah dengan hadis Sahal ini kan? Okey, Abul Aliyah tadi minta tolong supaya usap kaki. Okey. Kemudian Sahal bin Sa'ad ni cerita dia apa? Okey. Okey, tak apa, lambat. Pada hadis Sahal ini menunjukkan kepada kita ada orang yang bantu Nabi bersihkan lukanya. Okey, jadi di situ kita nampak dalam hal-hal untuk membersihkan najis, termasuk luka ataupun kita nak minta orang tolong ambilkan wuduk untuk kita. Jadi dalam hal ini dibenarkan. Okey, maknanya di situ kalau tentang ambil wuduk itu ialah berkaitan dengan bersuci. Jadi kita minta tolong orang lain supaya basuhkan kaki kita, contohnya dekat situ. Okey, bila nak kaitkan dengan hadis Sahal ni ialah kita nampak di situ bukan Nabi yang bersihkan. Betul tak? Luka tersebut. Yang bersihkan siapa? Fatimah. Berkaitan di situ menunjukkan bahawa ada orang yang bantu dalam hal pembersihan ataupun dalam hal penyucian itu tadi. Okey, perkataan waqala al-Abul Aliyah.
Abul Aliya berkata, siapa Abul Aliya di sini? Dia adalah Ar-Riyahi. Athar ini diriwayatkan secara mausul iaitu lengkap dengan sanad yang saling bertautan oleh Abdul Razak dari Ma'mar dari Asim bin Sulaiman. Dia berkata, kami datang mengunjungi Abul Aliya yang saat itu sedang sakit. Jadi Abul Aliya ni dalam kes ni dia sedang sakit lah. Sebab tu dia minta tolong orang lain untuk ambilkan wuduk bagi diri dia. Jadi dikata di sini, maka orang-orang membantunya berwuduk. Ketika tinggal membasuh satu kaki sahaja, dia berkata, usap saja kakiku ini kerana sedang sakit. Saat itu kakinya terlihat kemirah-mirahan. Ibn Abi Shaybah menambah, innaha kanat ma'subah, bahawa saat itu kakinya sedang dibalut. Jadi sebab tu dia minta bantuan daripada orang lain agar membersihkan bahagian kakinya yang berbalut itu tadi. Okey, seterusnya syarah hadis. Kita ada di sini perkataan haddatsana Muhammad. Muhammad meriwayatkan kepada kami. Abu Ali Al-Jayyani berkata, tidak ada seorang pun yang menyebutkan nasabnya. Dan menurutku dia adalah Muhammad bin Salam. Aku menegaskan Abu Nuaim memastikan hal ini di dalam kitabnya Al-Mustakhraj. Dalam riwayat Ibn Asakir tercantum dengan lafaz haddatsana Muhammadun yakni Ibn Salam. Muhammad meriwayatkan kepada kami, iaitu siapakah dia? Ibn Salam. Perkataan wasa'alahun nas, ketika sebahagian orang bertanya kepadanya. Kalimat ini adalah jumlah haliyah, iaitu untuk menjelaskan keadaan seseorang. Maksud perkataan wa ma baini wa bainahu ahadun, dan aku mendengarnya langsung tanpa perantara antara aku dan dia. Perkataan ini berfungsi sebagai bukti yang autentik bahawa ia benar-benar telah mendengarnya kerana posisinya yang dekat dari Sahal. Jadi dalam hal ini Muhammad dengan Sahal, bila mereka nak membincangkan tentang hadis ini, tidak ada sesiapa pun yang ada di tengah-tengahnya. Jadi Sahal dengan Muhammad sama-sama dengar, bukan dengar, maknanya mereka ni berbual, tidak ada orang yang menyampaikan. Bukan nak jadi orang tengah yang menyampaikan antara mereka berdua. Jadi ini menunjukkan apa? Bahawa situasinya sangat jelas. Hal tersebut bukanlah didengar kerana ada orang yang menyampaikan, tetapi dia dengar sendiri daripada orang yang menyaksikan peristiwa itu. Jadi di sini dalam ilmu hadis sangat penting bila kita dengar directly daripada orang tersebut. Sesuatu hadis dia jadi lebih kuat bila kita dengar langsung daripada seseorang. Okey, tetapi sebuah hadis itu bukan saya kata ia dhaif. Kalau kita tak dengar langsung, boleh dia menjadi hadis yang kuat. Cuma kekuatannya tak sama level dengan bila kita dengar secara langsung disampaikan. Kalau kita dengar daripada orang tu cakap begitu, orang cakap gini, dia beza. Status hadisnya beza. Kan kualitinya berbeza. Berita, kebenaran berita pun berbeza. Tetapi kalau kita dengar langsung, contoh Kak Zah terus cerita kat saya. Oh macam tu ya Kak Zah. Kak Zah dapat daripada mana? Oh Cik Ana cerita dengan saya directly. Okey, kita percaya. Tapi Cik Ana dengar daripada Kak Ram dengar daripada Liza dengar daripada Kak Dewi dengar daripada Kak Zaidah. Oh jauhnya. Saya dengar, nak percaya ke tak ni? Jauh sangat. Sebab kita nampak gini. Satu cerita saya sampaikan dengan satu lafaz yang berbeza tau. Bila Kak Zah, dia cerita balik pada Cik Ana, mungkin ceritanya jadi lain. Nampak tak? Cerita jadi lain kan? Dia mungkin lafaz dia lain. Cik Ana salah faham. Bila Cik Ana salah faham, Cik Ana sampaikan pada Kak Ram, lain pula cerita dia bunyi. Dia gitu. Jadi sebab itu, dalam ilmu hadis ni, bila hadis itu kita dapat directly, oh Masya Allah. Maknanya, kuat sangat-sangat. Dia punya nilai itu tak terbanding dengan daripada sebuah hadis yang kita dapat daripada oh jauh sangat. Jadi sebab tu di sini dia kata wama bainahu, sangat jelas dia kata tadi wama baini wa bainahu ahadun. Tidak ada sesiapa antara aku dengan dia seseorang pun, untuk menunjukkan bahawa dia dengar secara langsung hadis itu. Okey, seterusnya ya.
perkataan duwiya iaitu diubati. Okay, sampai situ sajalah. Perkataan ma baqiya ahadun, tidak tersisa seorang pun. Dia melontarkan ucapan ini kerana dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir hidup di kota Madinah. Keterangan ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Bukhari dalam kitab nikah melalui jalur Qutaibah dari Sufyan. Pada riwayat Al-Humaidi dari Sufyan tertera dengan lafaz ikhtalafan nas bi ayyi syai'in duya jurhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai berselisih pendapat dengan apa luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diubati. Jadi mengenai penyebab luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapakah orang yang melukainya, insya-Allah hal itu akan kami jelaskan pada kitab peperangan dalam Islam, yakni pada bab perang Uhud. Jadi sekarang kita tahu luka yang Nabi kena ini ialah ketika dalam peperangan Uhud. Jadi peperangan Uhud ni siapa menang? Cik Ana menang ke Kak Zah? Musyrikin. Kenapa musyrikin menang? Dua-dua tak menang? Oish, ini. Asal tak dua-dua tak menang? Okey Kak Zah, kenapa Kak Zah kata musyrikin menang? Apa yang berlaku? Mula-mula dia menang. Oh gitu. Mula-mula dia menang. Dia tu siapa? Pasukan Rasulullah, tentera muslimin. Mula-mula pasukan Nabi menang. Okey, lepas tu apa jadi? Ada tentera apa kita panggil? Pasukan pemanah. Dekat mana? Bukit Uhud. Jadi apa yang terjadi? Mereka turun. Turun daripada Bukit Uhud tu. Sebab nak ambil harta rampasan. Tapi tu bukannya dia punya isu juga. Isunya ialah kita confident kita menang. Confident. Macam saya kelas belum habis tapi orang semua ingatkan dah habis, semua dah simpan buku dah. Nampak tak? Terasa terus. Kelas belum habis, saya tengah berbual tau. Kan dah hujung-hujung berbual tapi semua dah simpan lah masuk dalam beg. Nampak? Confident kelas dah habis lah, kelas belum habis. Macam tu situasinya. Sama juga dalam situasi tersebut. Peperangan tu belum selesai lagi. Tetapi tentera pemanah mereka yakin bahawa peperangan telah selesai. Itu yang menyebabkan mereka turun. Tapi memanglah tak dengar juga. Tak dengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan. Nabi kata apa pun jadi jangan turun kan. Daripada tu, melainkan setelah aku yang perintahkan supaya turun. Tapi masalahnya bila dah turun tu, itulah yang dia jadi terbalik. Tentera itu Khalid bin Al-Walid yang pada masa tu masih lagi musyrikin, masih lagi di kalangan musyrikin Makkah, dia pun patah balik. Dia nampak semua orang turun, dia tak ada orang pun yang berjaga pada waktu tu, dia pun serang daripada belakang. Tu yang jadi akhirnya Nabi SAW luka dan timbul ataupun orang kata kabar angin yang mengatakan Muhammad telah mati. Itu yang juga menyebabkan tentera musyrikin berbatal balik. Dia kata, dah mati dah Muhammad, dah senang lah kerja kita. Macam tu kan. So dia orang pun confident Muhammad dah mati, padahal tidak. Hanya sekadar luka, tapi lukanya teruk. Maka inilah yang berlaku, nanti itu akan dibincangkan dalam bab yang lain lah, dalam bab perang Uhud. Cuma yang penting kita kata, dalam konteks hadis ini menunjukkan bahawa dalam peperangan tersebut, Nabi dia terluka. Luka yang agak parah. Jadi bila terluka tu kan, orang ramai membincangkan Nabi diubati dengan apa sehingga luka tersebut jadi sembuh. Baik, perkataan berikutnya. Fa'ukhidha, kemudian diambilkan. Dibaca dengan huruf hamzah yang berharakat dhammah, yakni dalam bentuk majhul, pasif, kita apalah itu dalam ilmu nahwu. Al-Bukhari memiliki riwayat lain tentang hadis ini dalam kitab pengubatan, iaitu dengan lafaz falamma ra'at Fatimatud dama yazidu 'alal ma'i kathratan 'amadat ila hasirin fa ahraqatha wa alsaqatha 'alal jurhi fa qara'aha dam.
Tapi riwayat yang ini ia berlaku kepada Ali, bukan kepada Nabi. Riwayat yang satu lagi. Cuma situasinya, cara pengobatan itu sama. Cara pengobatan itu sama. Iaitu bagaimana ketika Fatimah melihat darah bertambah banyak kerana dibasuh dengan air. Jadi bila luka tu Fatimah dibasuh dengan air yang banyak jugalah. Kemudian darah pun keluar makin banyak. Maka Fatimah mengambil tikar, lalu dia membakarnya dan menempelkan, maknanya dia letakkan abu tu tadi kan di luka beliau, iaitu luka Ali radhiyallahu an, sehingga darah beliau berhenti mengalir. Okay, jadi ini cara pengobatan yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dibuat tadi? Bakar tikar, lepas tu abu dia ditampal. Boleh ke, betul ke? Tikar rumput. Oh, straw, ya, straw. Okay. So memang abu tu menjadi bahan penyembuh ke? Ataupun kita kata menghentikan darah lah, bukan penyembuh lah, menghentikan darah. Orang dulu buat macam itu Cik Nak, betul Pakai kopi. Oh, kopi. Ya Allah. Oh, ya. Oh. Okay, bagus. Penting juga kopi tu kat rumah Tapi Liza, kopi tu tak boleh Liza. Ini kopi yang pure tu kan. Oh, sekarang tak boleh. Kenapa? Oh. Sekarang tak boleh, dulu boleh sebab dulu kita tumbuh sendiri Cik Ana. Kopi mahal. Sekarang pakai Dettol. pakai Dettol. Okeylah, yang penting kita nampak di sini, ketika Nabi luka dalam peperangan itu, antara cara yang dilakukan untuk menghentikan darah tersebut ialah menggunakan abu hasil daripada tikar yang telah dibakar. Lalu Fatimah dia lekatkan di luka tersebut. Kemudian akhirnya luka itu dia jadi sembuh. Jadi dia tak ada isu lah. Yang isunya di sini kita lihat pada perenggan yang berikutnya, yang terakhir di situ. Anjuran untuk berubat dan menyembuhkan luka. Daripada hadis ini kita belajar bahawa kalau kita terkena luka, kita janganlah biarkan. Jadi mengikut kepada contoh Nabi SAW di situ. Baginda sendiri juga berusaha untuk membersihkan, menghentikan dan mengubati luka yang ada pada diri baginda SAW. Baik, yang kedua, anjuran untuk menggunakan perisai dalam pertempuran. Ini semua tidak mengurangi sikap tawakal kerana hal itu dilakukan oleh pemimpin orang-orang yang bertawakal, iaitu Rasulullah SAW. Siapa yang guna perisai ni tadi? Ali. Di mana letaknya? Membawa. Ali datang membawa air dengan perisainya. Datang bawa air dengan perisainya. Jadi menggunakan perisai dalam pertempuran, perisai ni macam mana? Macam mana bentuk dia? Bulat. Asal suka Kak Sah? Macam apa? Badan kura-kura. Cengkrang dia. Pada zaman Nabi macam itu ke? Bentuk dia macam itulah. Dia boleh pelbagai macam bentuk lah kan. Ikut kepada konteks lah. Kalau tengok Hercules pun guna. Kita cerita Hercules yang lawan-lawan tu kan. Ada bentuk square, ada bentuk macam rectangle lah. Ikutlah. Yang penting kita panggil dia sebagai perisai. Dan kalau kita gunakan perisai itu, taklah kita kata mengurangkan tawakal kita.
ketika dalam peperangan. Sama juga bila kita berubat. Berubat ni bukanlah mengurangkan tawakal kita. Jadi kalau kita sakit, kita jumpa doktor, di situ kita, oh kau tak tawakal pada Allah, kau sakit dah lah, tawakal pada Allah dah, diam-diam je. Boleh gitu? Tak boleh. Tak boleh kan, kena jumpa doktor, dapatkan rawatan, barulah di situ kita kata ada usahanya. Dia tak boleh terus-terus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, seorang wanita boleh menyentuh ayah dan lelaki yang termasuk mahramnya serta merawat orang yang sakit di kalangan mereka. Selain itu, terdapat faedah lainnya yang akan dibicarakan dalam kitab Al-Maghazi insya-Allah. Habis kalau bukan mahram boleh pegang tak? Tak boleh pegang. Terdesak, guna terdesak terdesak Sekarang ni kan nombor 3 kan dia kata seorang wanita boleh menyentuh ayah dan lelaki yang termasuk mahramnya. Dia tak kata bukan mahram. Ni macam mana? Kalau gitu jururawat susah nak kerja. Doktor pun susah. Okey, lagi? Tercedera. Sumaya. Okey. Bukan ada muslimah, ada ramai muslimah. Pada zaman Nabi, antaranya Aisyah sendiri. Okey, antaranya Aisyah sendiri. Antaranya ialah di kalangan isteri Nabi, ada di kalangan mereka yang turut serta dalam peperangan, tujuannya ialah untuk membantu tentera-tentera yang luka. Jadi mereka ni akan bantulah. So waktu tu dibenarkan lah. Lihat pada situasi. Contoh doktor bukan saja nak pegang kita, betul tak? Kan, nurse pun bukan saja nak pegang kita. Itu adalah pekerjaannya yang diperlukan untuk pegang. Maka kita tak katalah itu dalam keadaan yang dosa dan sebagainya. So kita perlu lihat pada keadaan dan situasinya juga. Okey, baik, seterusnya. Ini juga berlaku pada diri kita, maaf belum habis ni. Ini juga berlaku pada kita. Contoh kalau kita dekat luar, tiba-tiba ada orang lelaki terluka ke apa kan, kita boleh pegang. Kita kata, tak boleh pegang. Jangan macam kita. Drama kakak-kakak pakai tudung. Kan? Tak boleh pegang, haram, dosa, jangan pegang. Tak ada maknanya. Kalau orang tu dia luka, dia sakit, dia perlu kita kena angkat, dia angkatlah. Apa masalahnya? Kan? Tak ada lelaki langsung kat situ. Ada lelaki anak kita umur 3 tahun. Takkan suruh anak kita umur 3 tahun. Kau lelaki kau pegang, angkat uncle ni. Tak boleh lah macam tu. Kita ni mesti bijak lah dalam mengamalkan agama. So kita nampak gitu keadaan yang memerlukan, boleh. Kita pegang, kita angkat. Walaupun tanpa berlapik. Dia jangan macam, nak ambil tudung, pegang. Tak masuk akal, tak masuk akal. Situasi. Situasi tu kan tak perlu pun. Kita jangan sibuk-sibuk nak cari kain lah, apalah nak pegang ke kan. So situasi itu darurat, dibenarkan untuk kita bantu orang yang sedang dalam kecelakaan dan sebagainya. Okey, baik, seterusnya bab yang ke-73. Bersiwak. Babus siwaki wa qala Ibnu Abbas bittu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna. Ibnu Abbas berkata, aku pernah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda menggosok giginya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'mani qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ghailan bin Jarir an Abi Burdah an abihi qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi yaqulu wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa
Abu An-Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ghailan bin Jarir, dari Abu Burdah, dari ayahnya, dia berkata, aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku menemukan beliau sedang menggosok giginya dengan kayu siwak yang ada di tangannya. Beliau pun mengeluarkan suara o' wasiwaku, sementara siwak itu masih berada di mulutnya seakan beliau hendak muntah. Seterusnya syarah judul bab. Perkataan babus siwaki, bab bersiwak. Menurut bahasa yang paling fasih, kata ini dibaca dengan huruf sin berbaris kasrah, baris bawah si. Kata asiwak dapat dimaksudkan untuk alatnya iaitu kayu siwak dan dapat juga dimaksudkan untuk perbuatannya iaitu bersiwak. Jadi kalau kita kata asiwak, siwak ni boleh bagi kepada dua maksud. Satu, kayu siwak itu sendiri, okey, kayu siwak itu sendiri. Kedua ialah perbuatan bersiwak. So dua-dua boleh. Tapi kalau konteks hadis ini dia kata apa? Adapun yang dimaksud dalam bab ini adalah perbuatannya. Okey, bukan kayu siwaknya. Perkataan waqala Ibn Abbas berkata, athar yang muallaq ini tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat Al-Mustamli. Athar ini merupakan penggalan dari sebuah hadis panjang yang menyebutkan kisah Ibn Abbas yang bermalam di rumah makciknya Maimunah bagi menyaksikan bagaimana Nabi SAW mengerjakan solat malam. Ni pernah bincang kan hadisnya? Kat mana? Bukan kitab ni, okey. Al-Bukhari mencantumkan hadis ini secara mausul, lengkap dengan sanadnya secara bersambung dari beberapa jalur periwayatannya. Di antaranya dengan lafaz di atas yang tertera dalam tafsir surah Ali Imran. Dengan demikian, penyataan Abdul Haq yang menyatakan bahawa lafaz ini hanya diriwayatkan oleh Muslim adalah tidak tepat. Kerana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini yang ringkasnya sahajalah. Okay, kalau kita nak jumpa yang panjang, riwayat yang panjang menceritakan bagaimana Ibn Abbas dia tidur rumah Nabi, kemudian dia ikut Nabi solat malam, dia tengok Nabi berwudu, semua tu adalah kita pernah bincangkan ya. Hal itu kalau secara yang lebih panjang, lebih mausul, boleh rujuk dalam tafsir surah Ali Imran. Okey, di situ ada. Maksudnya nantilah dalam kitab Imam Al-Bukhari sendiri ada satu bab tafsir surah Ali Imran, di situ dibincangkan tentang hadis yang lebih panjang dan detail. Okey, syarah hadis. Perkataan an Abi Burdata. Abi Burdah di sini siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Perkataan Abu Musa Al-Ash'ari dia ambil daripada bapa dia. Perkataan yastannu. Yastannu maksudnya gosok gigi. Dibaca dengan huruf awal ya yang berharakat fathah, huruf sin berharakat sukun serta huruf ta berharakat fathah juga dan huruf nun berharakat tasydid. Jadi bacanya yastannu. Berasal dari kata asinnu. Asin maksudnya gigi. Okey? Dibaca dengan mengkasrahkan atau memfathahkan huruf sin. Perbuatan ini disebut demikian kerana kayu siwak berfungsi untuk menggosok gigi iaitu al-asnan, atau mungkin kerana kayu siwak memang dapat membersihkan gigi. Memang pun, bukan mungkin lagi dah, memang betul pun. Okay. Jadi itu yang digunakanlah oleh Nabi SAW dan juga para sahabat untuk membersihkan gigi mereka, gunakan kayu siwak. Baik, seterusnya perkataan Yaqul berkata, beliau berkata, yakni Nabi SAW atau menurut makna majazi, tidak sebenarnya pelakunya kembali kepada siwak beliau. Kita ada apalah tu. Perkataan o' di sini ialah dibaca dengan huruf hamzah yang berharakat dhammah dan dengan huruf ain yang berharakat sukun. Demikian yang tertera dalam riwayat Abu Dhar. Ibn Tin menyebutkan bahawa selain riwayat Abu Dhar, para ulama yang lain meriwayatkan kata ini dengan hamzah iaitu berharakat fathah. Okey, ini o.
An-Nasa'i dan Ibn Khuzaimah meriwayatkan dari Ahmad bin Abdah dari Hammad dengan mendahulukan huruf Ain daripada huruf Hamzah, iaitu O. Ini belajar cara baca ni. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalur Ismail Al-Qadi dari Arim, yakni Abu An-Nu'man, guru Al-Bukhari. Bawa apa ni? Abu Dawud meriwayatkannya dengan mengkasrahkan huruf Hamzah dan diikuti oleh huruf Ha. Jadi Dalam riwayat Al-Jawzaqi, lafaz yang tercantum dalam adalah dengan huruf Kha sebagai pengganti huruf Ha. Riwayat yang pertama adalah riwayat yang paling masyhur, iaitu yang mana? O. Yelah, belajar balik belajar Iqra So ada 4 cara periwayatan tentang bunyi suara tu. Jadi dia kata yang tepat ialah yang ini, yang lebih masyhur. Okay, cara yang pertama. Tapi ada juga dalam kitab-kitab lain guna O, ada ada kan dekat situ. Jadi dia kata yang pertama, riwayat pertama adalah riwayat yang paling masyhur, iaitu O. Para perawi berbeza pendapat. Kenapa berlaku perbezaan pendapat ini? Sakit kaki je. Okay. Para perawi berbeza pendapat dalam periwayatan kata ini kerana huruf yang disebutkan berada pada makhraj yang berdekatan dan semuanya berkaitan dengan bagaimana si perawi mengungkapkan suara tersebut pada saat bersiwak. Beliau masih suara tersebut pada saat siwak beliau masih berada di hujung lidah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini suara macam kita kalau gosok gigi kan, kadang kita macam ada rasa nak termuntah macam tu kan. Jadi Nabi SAW bila dia bersiwak itu, sahabat ni Abu Musa Al-Asy'ari, ayah dia nampak Nabi bila Nabi gosok lidah tu kan, dia rasa macam nak termuntah. Itu yang keluar suara macam macam kita bilang macam itu. So dia bukan apalah, cuma nak tunjuk suara yang keluar ketika Nabi bersiwak itu, sehingga nampak seolah-olah Nabi macam nak muntah. Jadi kalau kita gosok gigi pun kadang-kadang macam itu juga. Ke memang hari-hari gitu? Ke tak ada suara? Bisu je. La la la. So kayak gitu. Tak ada ni so kalau cuba kalau buang air tu kan baru rasa kan, baru rasa nak macam nak termuntah. Jadi di sini kita nampak hadis ini cantiknya Nabi SAW beritahu kepada kita bahagian lidah juga adalah bahagian yang perlu dibersihkan ketika kita membasuh gigi ataupun menggerus gigi kita. Jadi bahagian lidah tu di situ ada kotoran-kotorannya lah, yang mungkin ada makanan yang melekat, bekas-bekasnya yang boleh menyebabkan bau pada mulut kita. Jadi kalau orang yang bersiwak, dia tak semestinya kena bersihkan gigi dia. Dengan siwak tu sendiri juga boleh membersihkan lidah. Okay, baik, seterusnya. Yang dimaksudkan dengan hujung lidah di sini adalah hujung lidah bahagian dalam. Okey, bukan depan Okey. Ini hujung. Malu nak keluar lidah. Okey. Ini hujung. Tapi yang belakang, hujung tu yang pangkal dekat tekak tu kan, yang belakang. Pangkal
dekat belakang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad iaitu dengan lafaz yastannu ila fauqi. Baginda menggosok giginya hingga ke bahagian atas. Oleh kerana itu baginda mengeluarkan suara ka'annahu yatahawwa'u, seakan baginda hendak muntah, yakni terdengar suara seperti orang yang hendak muntah. Okey, dari hadis di atas dapat diambil beberapa faedah berikut ini. Disyariatkan menggosokkan siwak pada lidah dengan arah memanjang. Okey, memanjang. Begitu. Adapun pada gigi, cara bersiwak yang paling dianjurkan adalah menggosoknya dengan melintang. Ni melintang. Okey, lidah jangan gini pula. Kalau gini tak kena. So lidah kena memanjang. Kalau gigi baru kita melintang. Okey, sini, sini begitu. Seterusnya kata di sini, masalah ini tercantum dalam hadis mursal. Okay, ada hadis yang lain tapi statusnya mursal yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis itu dikuatkan dengan sanad yang mausul oleh Al-Uqaili dalam kitab Ad-Du'afa. Hadis ini menegaskan bahawa siwak tidak hanya berfungsi untuk membersihkan gigi tetapi ia juga berfungsi untuk membersihkan lidah. Bersiwak termasuk dalam kategori membersihkan dan menimbulkan bau wangi pada mulut. Tidak termasuk kategori menghilangkan kotoran. Sebab Rasulullah SAW tidak bersembunyi ketika melakukannya. Kerana itu para ulama mencantumkan hadis ini pada bab seorang pemimpin bersiwak di hadapan rakyatnya. Jadi siwak ni beza dengan bros gigi. Kalau bros gigi tu dia mengeluarkan semualah kotoran-kotoran yang menyebab kita perlukan ada air di situ untuk bersihkan. Tapi siwak ni kalau kita dekat depan sini pun boleh buat. Dia tak sampai, orang gelinya tengok kau. Cuba kalau saya gosok gigi ke depan. Dengan Colgate, boleh? Geli kan? Kotor kan? Tapi siwak tidak. Sebab tu dia kata siwak ini fungsinya ialah untuk menimbulkan wangi, mengembalikan bau mulut kita yang wangi. Sebab mungkin kita makan sebagainya kan. Jadi siwak tu boleh je kita bawa di mana-mana, beza dengan boros gigi. Boros gigi tiba-tiba nak letak kat dalam poket, leceh lah kat situ kan. Dengan Colgate, dengan air, lepas tu orang tengok. Dia tak boleh lah kita nak buat ketika kita dalam masjid. Dia mesti dibuat di dalam tandas. Beza dengan siwak. Siwak itu boleh dibuat di mana sahaja. Kerana situasi ataupun fungsinya yang bukan untuk menghilangkan kotoran tetapi menimbulkan aroma wangi pada mulut. Baik, seterusnya kita lihat hadis nombor 245. Haddathana Uthman qala haddathana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Huzaifah. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashu fahu bisiwaki. Perkataan yang lain tadi guna perkataan yastannu. Sekarang guna perkataan yashusu. Yashusu. Perkataan seterusnya, syarah hadis. Perkataan dari Huzaifah, dia adalah Huzaifah bin Yaman. Semua perawi hadis ini berasal dari negeri Kufah. Perkataan yashusu, baginda menggosok, dibaca dengan mendammahkan huruf shin, shin baca baris depan shu, dan mensungkunkan huruf waw, lalu diikuti oleh huruf sad. Kata asyausu dengan memfathahkan huruf shin artinya membasuh dan membersihkan. Demikian yang tertera dalam Kamus As-Sihhah. Sedangkan dalam kitab Al-Muhkam, asyausu artinya al-ghaslu, membasuh dari arah tepi, dan at-tanqiyah iaitu membersihkan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Ubaid. Selain itu, kata ini juga bermakna ad-dalku, menggosok. Jadi dia bukan hanya bermaksud bersih, basuh, tetapi ia juga boleh maksud gosok. Kita sental gigi. Sorry. Salah penggunaan perkataan. Bukan sental. Gosok lah, gosok. Selain gosok ada tak perkataan?
Berus, betul. Tapi berus periuk tak boleh. Berus gigi lah, betul lah berus. Sebab kita gigi tu nampak macam berus kan. Bukan nampak macam berus, memang berus pun. Gigi tu berus kan. So bila kita bersihkan, kita kata kita berus gigi. Okey lah. Boleh lah. Itu antara perkataan-perkataan lain lah ya. Yang boleh kita guna pakai pada riwayat ini. Pencetus pendapat ini berdalil bahawa kata tersebut berasal dari kata asyawsati, iaitu angin yang mengangkat hati dari tempatnya. Apa? Angin angkat hati dari tempat. Okay. Okay, tak apalah, itu mungkin istilah dalam bahasa Arab lah ya. Kita tak tahu mungkin. Okay. Berbeza dengan Al-Khattabi, dia berpendapat yashusu adalah menggosok gigi dengan siwak atau jemari dengan arah melintang. Jadi boleh guna jari, jemari. Saya ingat dulu kawan saya. Kita ada, bukan retreat lah biasa kita orang ada seminar kan. Masa saya belajar ni, saya bukan belajar saja masa saya belajar. Kita belajar, kita mesti ikuti seminar, dan seminar tu nanti ada perbincangan, discussion kan. Jadi dia pergi tu dia tak bawa berus gigi. Tu saya tanya, Abi kau berus gigi macam mana? Pakai jari je, pakai jari. Oh, kok, Colgate side kok, Colgate side. Kata nak buat apa Colgate? Ni nak gosok gigi, kenapa gosok gigi? Nak letak ni. Oh, tak bawa. Dan kita retreat ni dekat dalam tempat yang jauh lah daripada kawasan bandar kan. Kat Perak masa tu. Dia kata nak buat apa? Ni, nak ni, gosok gigi. Kenapa pakai jari? Tak bawa berus gigi je. Okey lah, boleh lah. Asalkan bersih. So, bau tak kok? Ho. Sabar je lah aku. Perangai dulu belajar-belajar ni kan. Perangai tak ingat-ingat. Tapi makna di situ menggunakan jari jemari antara alternatif. Bila kita tak bawa berus gigi dengan arah yang melintang. Okeylah macam tu kan arah tadi. Baik, seterusnya Ibn Daqiqil Aid berkata, pada hadis ini terdapat anjuran untuk bersiwak setiap kali bangun tidur. Kalau kita baca tadi hadisnya, dia kata dia nampak Nabi iza qama minal lail, bila Nabi bangun malam, Nabi akan menggosok gigi dengan siwak. Jadi yang kita faham daripada hadis itu ialah setiap kali kita bangun tidur, kita berus gigi kita. Tak semestinya waktu malam lah, mungkin pada waktu siang kita tidur. Kan pada waktu tu kita berus gigi. Kerana biasanya tidur dapat mengubah bau mulut akibat uap yang keluar dari lambung. Lambung mana Perut. Okeylah, bolehlah. Dan siwak merupakan alat pembersihnya. Oleh kerana itu dianjurkan bersiwak setiap kali bau mulut berubah. Ia menambahkan lagi secara zahir kata pada malam hari bersifat umum sehingga boleh untuk kita bersiwak pada semua waktu. Ada kemungkinan hal itu dikhususkan ketika seseorang hendak melaksanakan salat. Menurut saya iaitu Imam Ibn Hajar, kesimpulan anjuran bersiwak ketika hendak solat dapat dikuatkan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Salah dengan lafaz idza qama litahajjudi. Ketika baginda bangun untuk solat tahajud. Muslim juga meriwayatkannya dengan lafaz yang sama. Hadis Ibn Abbas menguatkan kesimpulan ini, sepertinya untuk tujuan itulah Al-Bukhari menyebutkannya dalam bab ini. Al-Bukhari sering sekali menyinggung hukum tentang siwak di dalam kitab As-Salah dan kitab puasa, sebagaimana yang akan kita bicarakan pada tempat pembahasannya nanti, insya-Allah. Okey, boleh masuk bab seterusnya? Sempat tak? Ya. Ya. Ya, tentu. Okay. Nak pakai siwak seram, kenapa? Oh, tapi lepas kita
Ah, tapi kita cuci juga. Lepas kita tu, kita cuci juga. Okey, dah tu kita tak biarkan dia macam itu, kita potong. Kita buat balik. Ah. Ah. No 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 no. Maknanya after kita guna, bila bros tu dia memang dah agak lunyai, baru kita potong, kita buat yang baru. Kan dia panjang kan? So kita potong, nanti yang baru tu dia jadi balik, kita buat baru. Lepas tu, yelah, tapi tak semestinya bila gosok, potong, tidak. Cumanya bila kita nampak dia punya bros tu dah agak lunyai, dah agak tu kan, baru kita potong. Tapi lepas tu kita memang bersihkan. Bukan kita simpan gitu, tak. Ah, dia mesti ada bekasnya lah, letak dalam bekasnya. Okay. So kita kalau takut kotor tadi, letak dalam bekasnya, ada jual tak saya bekas tu kan? Ada jual, so kita simpan situ. So balik rumah boleh basuh. Mhm. Itu dia punya tradisi lah. Cara dia lah kan. Memanglah kita tengok seram macam kotor lah dia letak, masa letak tiba-tiba letak sini ke, letak poket ke, letak dalam handbag apa kan. Tapi terbaik ialah kalau kita dapat beli dia punya storage container dia tu lah kan. Dia sarung dia lah. Sarung dia lah. Lebih hygiene lah kita jaga. Okey, seterusnya bab 74. Saya kalau masuk 74 ni kena masuk 75 tau. Betul? Tak apa? Tak, yang belakang bukan. Takut terlajak. Tak apa Tak apa okey. Kalau sampai pukul 12 jangan marah Okey, kita try kita try. Okey. Bab 74, memberikan siwak kepada orang yang lebih tua. Babu daf'is siwaki ilal akbari. Wa qala Affan haddathana Sakhr bin Juwairiyah an Nafi'in an ibni Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Arani atasawwaku bisiwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar fanawaltu siwaka al-asghara minhuma faqila li kabbir fadafa'tuhu ila al-akbari minhuma qala Abu Abdullah ikhtasarahu Nu'aymun an ibn al-Mubaraki an Usamata an Nafi'in an ibni Umar. Affan berkata, Sakhar bin Juwairiyah meriwayatkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu saat aku bermimpi sedang menggosok gigiku dengan siwak. Tiba-tiba datang dua orang lelaki yang seorang lebih tua daripada yang lain. Kemudian aku memberikan siwak tersebut kepada lelaki yang lebih muda dari mereka. Tiba-tiba dikatakan kepadaku, dahulukanlah orang yang lebih tua. Maka aku pun memberikan siwak tersebut kepada yang lebih tua dari mereka. Abu Abdullah berkata, Nu'aim meriwayatkan hadis ini secara ringkas dari Ibnul Mubarak, dari Usamah, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Okay, syarah judul bab. Perkataan, Babu daf'is siwaki ilal akbar. Bab memberikan siwak kepada orang yang lebih tua. Okay, tak apa, terus masuk kepada perkataan berikutnya. Perkataan arani, suatu saat aku bermimpi, dibaca dengan memfathahkan huruf hamzah, berasal dari kata ar-ru'yah, iaitu melihat. Dan keliru jika ada yang membacanya dengan mendhammahkan huruf hamzah, iaitu urani. Okay. Dalam versi Al-Mustamli tertera redaksi ra'ani, dia yang panjang, yakni dengan mendahulukan huruf ra' dengan huruf hamzah, akan tetapi bacaan yang pertama adalah paling masyhur, iaitu arani. Okay, arani paling masyhur. Dalam riwayat Muslim dari jalur Ali bin Nasr al-Jahdami dari Sakhar tertera dengan lafaz arani fil manami. Aku melihat diriku ketika tidur. Berdasarkan riwayat ini jelaslah bahawa kata tersebut berasal dari kata ar-ru'ya. Ar-ru'ya dengan ar-ru'yah berbeza. Okey?
Perkataan ni maknanya melihat. Kalau yang ini mimpi. Bunyi sama, bunyi sama, kalau tengok daripada tulisan pun agak sama, tetapi memiliki maksud yang berbeza. Ru'ya yang ini melihat, kalau yang ini mimpi. Jadi di sini dikata perkataan yang lebih tepat ialah berasal dari kata ar-ru'ya yang ini, iaitu mimpi. Kerana Nabi kata dia lihat fil manam. Jadi bererti Nabi bermimpi pada waktu itu. Perkataan faqilali, tiba-tiba dikatakan kepada aku. Yang berbicara di sini adalah malaikat Jibril, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibn Al-Mubarak. Perkataan kabbir, dahulukanlah orang yang lebih tua. Maksudnya dahulukanlah orang yang lebih tua usianya. Perkataan qala Abu Abdillah, perkataan ikhtasarahu, dia menyebutkan hadis ini secara ringkas, iaitu perawi meringkaskan teks hadis ini. Di sini kita ada perkataan Nu'aim. Nu'aim siapa? Dia adalah Nu'aim bin Hammad, sedangkan Usamah di sini adalah Usamah bin Zaid Al-Laythi Al-Madani. Riwayat Nu'aim ini dicantumkan secara mausul, lengkap dengan sanadnya oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dari Bakar bin Sahal dari Nu'aim dengan lafaz amarani Jibril an ukabbira. Jibril memerintahkan aku agar mendahulukan orang yang lebih berusia. Kami meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Al-Ghailaniyat dari riwayat Abu Bakar Asy-Syafi'i dari Umar bin Musa dari Nu'aim dengan lafaz an uqaddimal akabir, agar aku mendahulukan orang yang lebih tua. Lafaz ini diriwayatkan oleh sekelompok murid-murid Ibn Al-Mubarak. Darinya dengan tidak diringkas sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Al-Ismaili dan Al-Baihaqi dari murid-murid Ibn Al-Mubarak dengan redaksi Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastannu fa'atahu akbaral qaum thumma qala inna Jibril amarani an ukabbira. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menggosok giginya. Lalu baginda memberikan siwak tersebut kepada orang yang paling tua usianya. Lantas baginda bersabda, sesungguhnya Jibril telah memerintahkan aku agar mendahulukan orang yang lebih tua. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahawa peristiwa ini terjadi pada saat beliau sedang terjaga, bukan ketika tidur. Maknanya peristiwa Nabi bagi siwak kepada orang yang lebih berusia, itu peristiwa yang berlaku ketika Nabi terjaga, bukan dalam mimpi. Okey, jadi dia kata di sini, dan untuk mengkompromikan hadis ini dan hadis Sakhar di atas, dapat dikatakan bahawa ketika Nabi SAW dalam keadaan terjaga, baginda mengkabarkan pada para sahabat tentang apa yang dilihatnya dalam mimpi. Tujuannya adalah untuk memberitahu bahawa perintah itu berdasarkan petunjuk wahyu yang datang sebelumnya. Jadi Nabi memang mimpi keadaan itu. Cuma pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Al-Mubarak yang dekat sini, muka surat 551 ini, ia bukan mimpi. Ini adalah sesuatu yang Nabi buat berdasarkan sesuatu yang Nabi pernah mimpi dahulu sebelumnya. Jadi peristiwa itu berlaku secara real. So Nabi mempraktikkan apa yang dia nampak dalam mimpi dia, berikan kepada orang yang lebih berusia pada waktu itu. Hanya saja sebahagian perawi ada yang menghafal lafaz ini dan sebahagiannya lagi tidak. Riwayat Ibn Al-Mubarak tersebut dikuatkan oleh hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastannu wa indahu rajulani fa uhiya ilaihi an a'tis siwakal akbar." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak, di dekatnya terdapat dua orang lelaki. Lantas baginda mendapat wahyu agar memberikan siwak tersebut kepada orang yang lebih tua usianya. Ibn Battal berkata, hadis ini memberikan petunjuk untuk lebih mendahulukan orang yang lebih berusia dalam urusan siwak.
Begitu pula dalam urusan makan, minum, berjalan dan berbicara. Hendaknya kita mendahulukan orang yang lebih tua. Okay, jadi ini pengajaran hadis lah. Bermakna bila kita nak mendahulukan sesuatu kepada seseorang yang ada di sekitar kita, kita dahulukan kepada orang yang lebih berusia daripada kita dan orang yang ada di sekitar kita di situ. So ini kita panggil sunnah. Bukan kita kata adat Melayu kan, yang tua dimuliakan. Okay. Orang Melayu ni kan. Tetapi sebenarnya ini adalah ajaran Nabi SAW berdasarkan apa yang diperintahkan kepada baginda. So ia bukan hanya masuk dalam urusan bersiwak tadi, tetapi dalam semua urusan. Bila kita tahu ada yang lebih tua daripada kita, kita dahulukan terlebih dahulu untuk orang tersebut. Al-Muhallab berkata, mendahulukan orang yang lebih tua ini dilakukan jika posisi duduk mereka tidak teratur. Namun, apabila mereka duduk secara teratur, maka yang disunnahkan adalah mendahulukan orang yang berada di sebelah kanan. Inilah pendapat yang benar sebagaimana tertera dalam hadis mendatang pada kitab minuman. Macam mana? Faham tak? Apa yang difahami? Orang sebelah kanan bagi dulu. Okay. Start with the right. Sabarlah, bagi saya fikir dulu. Betul, betul. Cuma nak betul susunan ayat tu. Susunan ayat tu. Lebih utama, okey, kalau kita duduk macam gini kan sekarang kan. Macam sorry, siapa nama? Fahira. Sekali lagi nak cakap Wahida. Fahira, okey, Fahira, Kak Dewi, Kak Zaidah, kakak sebelah nama siapa? Rohana. Amna, okey, sorry. Nama tak ingat. So sekarang ni duduk ni teratur kan? Jadi kita dahulukan yang kanan. Janganlah tiba-tiba ada orang tua dekat ujung. Sorry Kak Cik Ana bukan cakap Cik Ana yang lebih berusia kat ujung, tiba-tiba Kak Dewi bangun pergi dekat Cik Ana. Itu tak kenalah. Kena bagi yang kanan dulu. Biasa kalau macam kita duduk macam semua berkumpul ramai-ramai gitu kan. Tak duduk teratur kan. Dia tak duduk dalam keadaan yang kita nampak aturannya. Maka kat situ kita nampak Cik Ana dulu. Maka Cik Ana lah. Cik Ana sila Cik Ana. Gitu keadaannya. Sorry Cik Ana Tapi ikut usia betul kan Cik Ana? Okay. So kita nampak begitu situasinya di sini. Jadi kita janganlah bila dah duduk keadaan teratur semua kan tiba-tiba cari mana yang paling tua. Tak payahlah. Tak payahlah kan macam tu. So kita nampak kawan kita kat sebelah, kita dulukan dulu. Kawan kita yang sebelah kanan. Kanan dulu yang kiri. Jadi jangan ikut favourite, tak apalah kau, aku suka kau, aku suka kau. Macam itulah. Yang kanan terlebih dahulu. Okey, baik seterusnya. Al-Muhallab berkata, mendahulukan orang yang lebih tua ini dah baca belum? Dah baca. Dah. Okay. Hadis ini juga menunjukkan bahawa menggunakan siwak milik orang lain bukanlah perkara yang dimakruhkan. Nak guna tak? Tak makruh. Tak nak. Kebersihan. Oh, okey. Hanya saja dianjurkan agar membasuhnya terlebih dahulu. Okey. Bersihkan. Cik Zai kata, aku potong dulu. Okey, terima kasih. Kan tiba-tiba orang sebelah bagi yang awak kita bagi siwak kat awak. Terima kasih Cik Zai. Tak, okay, macam tu kan. Tak ada maknanya nak guna bekas dia. Okay. Macam gitulah situasi. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahawa menggunakan siwak milik orang lain bukanlah perkara yang dimakruhkan. Hanya saja dianjurkan agar membasuhnya terlebih dahulu sebelum memakainya. Dalam masalah ini terdapat sebuah hadis di dalam Sunan Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini siwaka li aghsilahu. Jadi ada pada satu masa